Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you so much for joining. Dah ambil wuduk ke tu? Kalau belum ambil wuduk, boleh ambil wuduk dulu. Sebelum kita mulakan malam ini, seperti biasa kita Bidayatul Hidayah. Malam ini tentang adab-adab mandi. So, buka-buka je. Ini dia. So, nanti insyaAllah kita akan belajar bersama-sama tentang adab-adab mandi. Thank you sebab buat live. Terima kasih sebab sudi tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, yang kita belajar topik-topik wudhu dah habis. Jadi kepada anda yang nak beli kitab Bidayatul Hidayah ini, ada yang cakap dapatkan di Shopee. Yang kat Telegram pun boleh juga. Korang boleh pergi The Helmis punya Telegram. Emma Sufi, kenapa tu? Golo. Anak tengah main handphone ke apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah beli buku Salam dari Singapura. Beli kat mana? Ustaz, Ija request Ustaz. Kaja tidak enak badan, enak aja. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Oi, line. Khabar? Alhamdulillah. Ustaz sihat, Ustaz? Alhamdulillah. Tidak enak badan. Hari ni tak mula dengan bersin dulu Alhamdulillah. Dia bersin dalam perjalanan tadi. Jadi, dia settle kat luar dulu. Okey, Alhamdulillah. Syukur. Betul lah Emma Sufi. Okey. Sebab ada Kenapa? orang komen golong. Rasanya anak main handphone sekali, betul. Anak tengah main handphone. Oh, okey. Baik, tak ada pelik-pelik. Alhamdulillah. Wah, Okey. cantik warna baju. Kita mula dulu insya-Allah. Ustaz. Siapa punya baju? Baju jangan nampak aku hala. Betul, baju Ustaz. Baju dia. Okey, alhamdulillah. Okay, so kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mabad. Kita akan mulakan dahulu dengan membaca niat menuntut ilmu, niat doa belajar dan mengajar yang diajarkan kepada kita. So, insya-Allah kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Maksudnya, aku niat
belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan niat-niat tersebut Allah Taala terima semua amalan kita pada malam ni dan kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Di apa kita panggil di Facebook nampak gayanya line masih ada problem. Jadi saya tengok tadi macam ada sekat-sekat lagi dekat Facebook. So sahabat-sahabat dekat Facebook boleh terus ke IG lah kalau ada IG kan. Nampak gayanya sebab tak tahu kenapa dia jadi sangkut daripada tadi. Tak apalah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Okey. Okey, nampak macam dah okey dah ni. Alright, bismillah. Mudah-mudahan okey. Okey. So, insyaAllah hari ni kita akan masuk adab yang baru. Adab mandi dan adab berwuduk yang kita dah bincangkan dalam beberapa kali sebelum ni. Ada berapa kali kita dengan adab wuduk tu? Ada 4 kali, 5 kali? Lebih kurang. Berkali-kali Ustaz. Berkali-kali, okey, itu yang penting. So, adab wuduk yang kita dah bacakan berkali-kali sebelum daripada ni mudah-mudahan dah dapat diamalkan, dah dapat dimanfaatkan. Setiap kali kita wuduk tu, daripada mula kita berwuduk sampailah habis, sampailah doanya. Semuanya kita dapat amalkan insya-Allah. Okay, alright. So kita terus pergi kepada adab mandi, muka surat yang ke 28. Malam ni orang 28. cakap hijab macam wartawan. Hari tu pembaca berita ni macam wartawan. Oh, okey. Dia betul lah. Saling wartawan dengan baca berita dia saling bekerjasama. Kan? Jadi yang semalam mungkin jadi penerbit mungkin. Kan? Jadi dia lain-lain. Okey. Alright. So kita baca muka surat 28, kitab yang baru kitab yang lama wallahu alam muka surat berapa. Biasanya dia lebih sikitlah daripada yang kitab yang baru tu. So terus saja insya-Allah. Bismillah. Sebagai wartawan okey. Apabila engkau Allah, tak sesuai pula dia punya ayat pertama pun susah dia nak sebut. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau junub sama ada kerana bermimpi atau jima, maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali dan tanggalkan segala kotoran dari badanmu. Kemudian adalah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang. Kita dah belajar sebelum ni kan. Berserta dengan doa-doanya. Dan kemudian membasuh, ni macam Petri Yahya pun ada. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak sia-sia. Okey, ambil yang tu dulu. So, dimulakan dahulu perbincangan kita pada malam ini dengan sebab yang menyebabkan mandi. Sebab yang menyebabkan mandi disebutkan di sini contoh sahaja. Contoh yang menyebabkan mandi antaranya adalah kerana dipanggil kat sini adalah junub. Ataupun secara detailnya disebutkan sini sama ada kerana mimpi ataupun hubungan suami isteri. So sebenarnya apa sahaja sebab yang menyebabkan mandi lah, yang menyebabkan wajib mandi. Biasanya ada 6 perkara yang menyebabkan wajibnya mandi. 3 khusus pada orang perempuan sahaja dan lagi 3 orang lelaki dan orang perempuan. Yang khusus pada orang perempuan sahaja iaitu haid, nifas dan juga wiladah, kelahiran. Ini sebab-sebab yang menyebabkan mandi. Kan? Dia sebab ni walaupun kalau macam ada 2 sebab, 3 sebab sekaligus, mandinya tetap sekali aja bukan mandi sampai 2 kali, 3 kali pula. Kan? Jadi haid, nifas dan juga wiladah. Oleh kerana tu bila melahirkan anak bukan terus kena mandi sebab lepas melahirkan anak ada nifas pula. Jadi lepas nifas baru mandi. Sebab ada 2 sebab dekat situ tapi mandinya cuma sekali saja. Okey, itu 3 yang orang perempuan saja. Orang lelaki tak ada haid, tak ada nifas dan tak ada melahirkan anak.
kan, itu jelas lah kan. Kalau ada yang kata Ustaz, tapi orang lelaki pun ada haid juga, tu memang kena pelempang ni orang macam tu. Okay. Okay, lepas tu terus kita pergi kepada lagi 3 yang sama, orang lelaki dan orang perempuan, kedua-duanya ada, iaitu yang pertamanya adalah keluarnya air mani, kan? Yang kedua adalah yang disebutkan di sini, iaitu persetubuhan, dan yang ketiga adalah mati. Mati. So semua kita akan mati, dan bila mati wajib dimandikan lah. Cuma beza mati tu kita bukan mandi sendirilah, kan? Orang mandikan kita. So ada 6 sebab yang menyebabkan wajib mandi. So perbincangan kita pada hari ini, perbincangannya tentang mandi. Tak mesti mandi wajib sebenarnya. Cuma mandi sunat juga, dia punya sunnah dia adalah sama macam yang mandi wajib juga. Maksudnya dia ada adab dia yang sama macam mandi wajib. Okay, cuma fokus kat sini sebutkan tentang mandi wajib sebab itu yang wajib lah. Itu yang mesti, tak boleh tinggal. Jadi Imam Ghazali mulakan dengan kalau kamu ditimpa junub, sama ada kerana mimpi ataupun kerana berlakunya hubungan suami isteri. Maksud mimpi kat sini bukanlah mimpi kena kejar harimau, mimpi apa-apa kan, mimpi makan. Maksud mimpi kat sini ni adalah keluar air mani kan. Itu maksud dia. Okey. Maka kalau apa-apa juga sebab lah sebenarnya yang menyebabkan wajib mandi, ataupun perkara sunnah mandi, contohnya benda-benda sunnah mandi, contohnya sunnah mandi raya, mandi Jumaat ke apa-apalah kan, mandi sunat, maka Tadi kata ambillah satu air, ambil bekas air dari ke tempat mandi kamu. Kita sekarang ni buka pipe aja kan, so tak adalah nak bawa baldi apa semua ke tempat bilik air. Tak apalah. Kemudiannya Imam Ghazali kata basuhlah tangan 3 kali. Kemudiannya bersihkan daripada badanmu daripada kotoran, bersihkan badanmu daripada kotoran dan berwuduk. Maksudnya basuh tangan 3 kali itu memang sunnah. Memang kita disunahkan selalunya basuh tangan 3 kali. Bangun tidur basuh tangan 3 kali, nak berwuduk basuh tangan 3 kali. Sama juga macam nak mandi wajib juga disunatkan basuh tangan 3 kali. Kemudiannya Imam Ghazali sebutkan tentang bersihkan dulu kotoran. Sebab kita risau kalau ada kotoran dekat badan kita ni yang menghalang air daripada kena pada kulit kita. Sebenarnya bukan kotoran aja, apa-apa juga perkara yang boleh menghalang air daripada kena ke kulit. Contohnya makeup contohnya kan. Jadi kena bersihkan lah. Apa-apa yang menghalang air daripada kena kulit kita bersihkan dulu. Okey, seterusnya. Perempuan pakai cat kuku kena buang cat kuku. Ya betul, cat kuku, pewarna kuku tu kan yang boleh menghalang air daripada kena kulit. Kalau inai tak apa kan, sebab inai dia bukannya menghalang air daripada kena ke kulit, dia meresap ke dalam kulit. Okey. Jadi seterusnya berwuduk. Okey, wuduk seperti mana wudukmu untuk solat. Maknanya sama macam yang kita belajar sebelum daripada ni. Bermula daripada bismillah lagi. Mula daripada bismillah. So maknanya disunatkan juga untuk kita sebut bismillah sebelum daripada kita mandi wajib tu atau mandi sunat, tak kisahlah. Jadi sebut dulu bismillah. Ini lagi-lagi kalau kita berada dalam toilet, bilik air kita berasingan daripada kita punya tempat buang air, toilet bowl. Yang ni kita dah bincangkan sebelum daripada ni kan. Kita buat partition contohnya. Cantik lah tu. Okay, so bismillah, rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sunnah-sunnah wuduk yang kita dah baca sebelum daripada ni lah. Basuh tangan 3 kali, komo-komo 3 kali, masukkan air dalam hidung, keluarkan air dari hidung, semualah. Basuh muka sampai basuh kaki. Cuma basuh kaki tu saja yang disebutkan oleh Imam Ghazali dilambatkan. Maknanya selain daripada basuh kaki. Selain daripada basuh kaki, disunatkan untuk kita buat semua sekali. Termasuklah dengan doa-doanya sekali. Basuh muka, kita doa, ya Allah, putihkanlah muka aku pada hari kau, putihkan muka kekasih kau dan sebagainya lah. Waktu kita komo-komo minta, ya Allah mudahkan kita baca Quran contohnya. Jadi semua doa-doa yang waktu kita wuduk tu kita buat kan. Kecuali kaki disebut kalimah Ghazali kat sini dilambatkan, ditangguhkan sampai hujung. Sebabnya supaya air tidak membazir. Imam Ghazali kata supaya air tak membazir. Sebab apa? Nanti kejap lagi kita air tu akan bawah, akan sampai ke kaki juga. Kan? Artinya kaki kita tu akan basah juga.
Jadi Imam Ghazali kata tak perlu basuh kaki dulu sebab kita Waktu mandi tu mandi memang lah. air banyak. Ya, waktu mandi tu nanti kaki kita akan basuh juga. So Imam Ghazali kata kaki tu ditangguhkan dulu. Okey, tapi ada juga sebagian ulama kata basuh je semua sekali termasuk dengan kaki. Kan? Tak ada masalahnya. Kalau ada tanya kalau bilik mandi sekali dengan tempat buang air macam mana je, tak boleh baca bismillah lah, ataupun sebelum masuk bilik air baca bismillah lah kot. Macam hari tu kita sebut lah. Macam hari tu kita sebut, kita boleh baca bismillah sebelum masuk toilet lagi. Ya. Alright. Okay. Next. Okay. Okay, next. Apabila engkau sudah selesai dari berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali dan engkau berniat mengangkatkan, menghilangkan hadas junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri dan gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu dan selati rambut di kepala dan janggutmu dan sampai air ke tempat-tempat yang berlipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwudu tadi. Dan jika tersentuh tanganmu dengannya maka ulangi wuduk sekali lagi. Okay. Kita tengok dulu adab-adabnya. Untuk berwuduk tadi kita start dengan untuk mandi wajib dulu kita start dengan wuduk dulu. Kemudiannya jangan lupa untuk berniat sebenarnya, jangan lupa untuk berniat walaupun tak disebutkan di sini tentang disebutkan sini niat lah. Cuma disebutkan sini jiruslah air dalam keadaan engkau berniat. Maksudnya dia mesti serentak lah. Maknanya niat itu mesti ada sekali waktu kita kenakan air ke badan kita lah, kepala ke badan ke. Maknanya waktu mula tu, okay, katalah kita buka shower contohnya, air tu biar kita ada niat, kata kita sedang mengangkat hadas. Kita sedang mengangkat hadas. Ataupun sedang mandi wajib contohnya kan. Maknanya niat tu maknanya mesti ada. Bahawasanya kita sedang mandi wajib. Kena tahu ya kita sedang mandi wajib. Kalau dah lepas mandi baru teringat kata aku kena mandi wajib ni sebenarnya. Tak jadilah. Ataupun separuh. Kita dah basuh kepala, badan, tengah basuh kaki baru teringat. Kena mandi wajib ni. Jadi kena ulang balik lah. Kena ulang balik daripada awal. Sebab yang waktu air kena tu kita tak teringat pun. Tak lintas pun dalam hati kita bahawasanya kita sedang mandi wajib. Begitu juga dengan mandi sunat. Sama juga. Mandi sunat Jumaat ke, mandi sunat raya ke contohnya. Maksudnya biar waktu kita mandi tu itself mesti dah ada niat. Adanya waktu kita pegang towel contohnya nak masuk toilet, itu tak dikira lagi niat. Walaupun mungkin kita dah berazam, aku nak mandi wajib ni. Contohnya bila kita masuk toilet, kita dah ada azam nak mandi wajib. Sekali bila kita masuk toilet, contohnya kita gosok gigi dulu, contohnya lah. Bila kita dah gosok gigi tu, kita pun terlupa dah kita nak mandi wajib. Jadi bila kita buka pipe nak mandi tu, tak teringat pun kata nak mandi wajib. Dah habis tu baru teringat, aku mandi wajib tadi. Kan, yang itu tak jadi. Maksudnya kena mandi lagi sekali. Azam waktu dekat luar bilik air tu tak dikira. Yang dikira adalah waktu air kena pada badan kita, waktu tu kita kena ada niat. Maksudnya niat ni dia mesti disertakan dengan perbuatan. Okey. Itu yang disebutkan tadi, apabila maknanya engkau jiruslah air ke atas kepalamu 3 kali dalam keadaan engkau berniat mengangkat hadas. Okey. Jadi itu caranya. Jadi antara sunnahnya juga di sini kalau disebutkan, kalau kita perhatikan kat sini Imam Al-Ghazali memilih untuk pandangan beliau adalah kita menjiruskan air ke kepala terlebih dahulu. Maknanya air itu daripada atas. Maknanya kalau kita pakai gayung tu kita jirus daripada atas dululah. Bukan badan dulu, tapi kepala dulu. Okay? Kalau buka shower, memang kepala dululah. So, maknanya start dengan kepala dulu. Ni dah lepas daripada wuduk tadi Okay, ni so kepala dulu. So kepala, selesaikan kepala. Basuh betul-betul semua rambut kita, apa semua kan. Kemudiannya, barulah dibasuh pula ataupun dijirus air kepada bahagianmu yang kanan 3 kali. Kemudiannya bahagianmu yang kiri 3 kali. Okay. Caranya dekat sini dia ada 2 cara. Okay. Belah kanan ni dan yang ni lebih baik.
dia dua pandangan para ulama. Satu, 3 kali belah depan, kemudiannya 3 kali belah belakang kanan, lepas tu 3 kali sebelah kiri depan, dan 3 kali sebelah kiri belah belakang. Maknanya kalau kita pakai shower, dia agak senang lah sebenarnya, sebab kita pusingkan badan kita je lah, bagi kena belah kanan dulu kan? Dan juga mungkin sebelah belakang, sebelah kiri, lepas tu belah belakang. Nak kena 3 Ada kali satu juga lagi, ke? okay. Kalau shower tak adalah macam masuk kan? Itu dah jadi macam menari lah pula kan. Okay. Tak payahlah begitu. Tapi maknanya lebih kurang kita faham, kata maknanya contohnya kalau kita gosok tu, kita gosok dah 3 kali. Sudah dapat dah 3 tu. Okay. Lepas ataupun satu lagi cara kita sebut tadi kita sebut ada 2 cara kan. Satu maknanya kanan depan 1 2 3, kanan belakang 1 2 3, kiri belah depan 1 2 3, kiri belah belakang 1 2 3. Satu lagi cara adalah habiskan bahagian depan dulu. Maknanya bahagian depan kanan 1 2 3, bahagian kiri belah depan 1 2 3, lepas tu belakang kanan 1 2 3, belakang belah kiri 1 2 3. So 3 kali bahagian depan dulu settlekan, baru bahagian belakang. Itu juga salah satu cara yang dia boleh juga. Maknanya dia ada dua-dua cara. Okay. Kemudiannya disebutkan di sini gosok. Okay, gosok ni hukum ni sunnah. Itu yang kita sebut tadi gosok tu. Gosok tu sendiri adalah sunnah. Sebenarnya dia tak wajib untuk gosok. Macam wuduk juga. Sama macam ambil semayang. Ambil semayang tak disyaratkan gosok. Macam tu juga dengan mandi tak disyaratkan gosok. Maknanya kalau kita tak gosok pun hukum dia sah. Wuduk kita. Contoh kita duduk je bawah air. Macam tu je kan. Selagi mana sampailah air tu kena pada semua anggota tubuh badan kita. Ataupun kita terjun dalam swimming pool. Tak mestilah gosok semua. Tetapi sunnah untuk kita gosok. Gosok lebih baik. Gosok. Okay. Ustaz, Gosok bukan lah, kalau gosok. mandi biasa, daripada kaki dulu jirus, dia bukan step daripada bawah ke atas ke? Tidak. Sunnah bermula daripada atas ke bawah. Kenapa Bukan kena kaki daripada dulu. bawah dulu takut terkejut Ya, kan? saya biasa dengar petua-petua orang Melayu dulu, dia kata mula dengan kaki dulu. Tapi petua tu tak kenalah. Tak kenalah sebab dari segi sunnahnya adalah mulakan dengan kepala terlebih dahulu. Bahkan kaki itu yang dilambatkan. Tadi kan kita baca kan? Kaki itu yang last sekali. Kaki yang lambat, bukannya kaki dulu sebenarnya. Jadi cuma mungkinlah orang dulu-dulu kenapa dia basuh kaki dulu? Sebab dia takut ada kotoran. Sebab dulu bila air kan berasingan daripada rumah. So diorang keluar daripada rumah, bila air tu kat belakang kan. Dia satu bilik yang kat belakang kan. So diorang kena keluar daripada rumah, menapak dulu baru masuk ke dalam bilik air tu. Jadi mungkin kaki tu diorang takut kotor waktu melangkah tu. Jadi bila diorang masuk ke dalam bilik air, diorang akan basuh kaki dulu. Lepas tu baru diorang mandi. Itu yang diorang basuh kaki dulu. Jadi itu bagi orang dulu-dulu lah, sebab mungkin kaki diorang kotor. Bagi kita tak perlulah buat begitu. Sebab kita dalam bilik air pun dalam rumah aja. Jadi tak perlu nak basuh kaki dulu. Terus saja mandi macam yang disunahkan, iaitu mulakan dahulu dengan anggota wuduk, kemudiannya terus kita jirus air ke kepala, kemudiannya bahagian badan lah, daripada depan ke belakang. Okey. Kemudiannya Imam Ghazali sebut seterusnya, selati rambut kepalamu dan janggutmu kan. Okey. Ya. Jadi kalau mandi kolam kena terjun kepala dulu kau Ustaz? Oh, dia kena macam tu kan. Tak. Dia kalau mandi dalam kolam, dia ada satu cara lagi. Ada satu cara yang paling bagus sekali adalah bila kita berendam tu, kita masuk semua sekali dah ada dalam kolam, lepas tu kita niat. Lepas tu kita keluar balik. Selesai. Okay. So daripada kaki lah ke kolam. Tak payahlah kepala dulu. Tak kisah, mana-mana dulu pun tak apa. Yang pentingnya kolam tu cukup 2 kolah.
Kalau dia ahli gimnastik ke, ahli renang ke, dia boleh lah nak skill daripada lompat terjun apa suka hati lah. Yang penting Itulah. masuk dalam air. Kalau dia geng apa tu, Pandalela, apa benda tu. Tu suka hatilah dia nak terjun dulu macam tu kan. Tapi kalau kita maknanya tak kisahlah sebenarnya. Kalau mandi dalam kolam tu dia tak adalah kisah macam tu, sebab mandi dalam kolam ni dia satu cara yang paling bagusnya adalah niat kita tu terus serentak untuk semua sekali. Maknanya kita masukkan dalam kita masuk dalam kolam tu, kita tenggelam, ya kan? Bila kita masuk ke dalam kolam tu, kemudiannya barulah kita berniat. Maknanya waktu tu baru start. Yang kita masuk dengan kaki dulu tu tak start lagi. Kena Kita semua masuk sekali. kita tenggelamkan badan kita semua sekali, lepas tu kita niat mandi wajib. Lepas tu kita keluar balik. 1 saat pun cukup dah. Okay. Maknanya terus terangkat wuduk lah kan? Tak payah niat wuduk lah. Dia automatik terangkat kan? Ya, wuduk terangkat terus. Sebenarnya nanti kita akan bincang juga tentang wuduk. Kemudiannya, tadi kita sebut gosokkan masukkan jari ke dalam rambut dan juga janggut. Maksudnya kita pastikan air kena lah. Kalau tak ada rambut, tak payahlah. Kan? Tak payah nak buat signal-signal. Tak payah. Gosok tu sunat lah. Gosok sunnah. Gosok tu macam badan kita juga. Sunnah. Gosok. Tapi kalau rambut tak ada, then gosok biasa je lah. Macam tu je lah. Kan? Tak adalah macam kena macam tu juga padahal rambut tak ada. Okay. Jadi kita cuba masukkan. Okay. Seterusnya, bila kita cerita pasal rambut ni juga, mungkin ada timbul persoalan tentang kita panggil apa tu, kalau ikat rambut, kalau rambut diikat, tocang dan sebagainya. So rambut kalau diikat ataupun ada tocang, adakah wajib untuk dibuka, dileraikan ikatan tersebut? Jawapannya tak wajib untuk dileraikan ikatan kalau kita yakin air boleh sampai ke dalam. Kalau kita yakin air boleh sampai ke dalam, walaupun kita tak leraikan ikatan tu, maknanya kita punya ikatan tu kita just masukkan air je lah, masuk macam tu kan, contohnya lah. Maka tidak wajib untuk dileraikan ikatan. Tapi kalau kita rasa macam masuk ke tak sebenarnya air ni kan, sebab kita ikat tu memang ketat betul-betul contohnya, dan waktu tu maka wajiblah buka, leraikan ikatan tersebut. Okey. Ustaz, adakah kalau macam kuku panjang, yalah berapa hari tak potong kan, nak kena potong kuku dan mandi kuku bersama, dan kalau macam ada rambut-rambut yang gugur sepanjang berapa hari uzur untuk perempuan, dia kena kumpul rambut tu dan mandi sekali ke tak payah? Jawapannya adalah tak perlu untuk kita kumpulkan rambut yang gugur ataupun kuku yang dah dipotong. Yang tu tak perlu nak dikumpulkan untuk dimandikan sekali, sebab yang dah gugur daripada badan kita tadi tu, yang tu tidak lagi menanggung hadas besar yang kita wajib basuh tu. Yang diwajibkan adalah yang ada pada tubuh badan kita ketika kita mandi tu. Jadi waktu kita mandi tu, apa yang ada pada badan kita, itulah yang wajib dibasuh. Yang dah gugur itu tidak lagi wajib untuk dikumpulkan dan dibasuh. Okay, sama ada rambut ataupun kuku. Potong kuku pun boleh. Ya. Boleh. Kita tak payah simpan dia. Okey, ada soalan juga, boleh tak niat 2 sekali mandi? Boleh. Tadi kita sebut dah di awal tadi ya. Sebenarnya dia boleh untuk diniatkan 2. Mungkin ada 2 sebab, contohnya 3 sebab pun boleh digabungkan niat. Contohnya sunat tu contohnya mandi sunat pagi raya contohnya. So pagi raya pula dia suci daripada haid. Jadi dia ada wajib dan juga sunat sekaligus. Maka dia niatkan sekali. Niat mandi wajib dan niat sunat pagi raya. Dapat dua-dua sekali. Tak ada masalah. Ataupun wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib. Contohnya dia ada mandi wajib kerana junub dan mandi wajib kerana haid. Serentak. Dua-dua sekali dia perlu mandi contohnya. So dia niatkan dua-dua sekali pun tak ada masalah. Kalau tak niat pun dia sekadar niatkan mandi wajib sahaja pun cukup. Dia niat mandi wajib sahaja pun dah memadai. Adakah lepas contohnya, sebab 2 niat tu junub dengan haid, lepas berjunub tiba-tiba dia haid, maka sebab itu dia kena mandi wajib? Itu yang menyebabkan dia perlu ada 2 sebab kan, ada 2 sebab. Tapi mandi sekali saja.
Bolehkah kalau macam habis haid, dia tak mandi wajib lagi, dia berjunuk dan dia kena mandi 2? Bolehkah haid tak habis lagi, haid dah habis tapi tak mandi wajib dan berjunuk? Tak boleh. Itu tak boleh. boleh. Dia mesti mandi dulu. Lepas mandi wajib baru boleh. So kes yang tadi tu adalah dia haid dulu, bukan, dia junub dulu baru tiba-tiba dah haid, jadi dia kena mandi 2. Betul. Tapi mandi sekali je, bukan mandi 2. Mandi sekali je. Ya, Okey. Okey. Seterusnya. Ada orang minta dalil. Dia kata ada tak dalil berkaitan potong kuku dibolehkan waktu haid. Dia kata sebenarnya kena datangkan dalil kata haid, potong kuku tu tak boleh. Itu caranya. Bukannya ada dalil bolehnya potong. Sebab boleh potong ni umum, memang boleh sepanjang tahun. So kalau ada dalil kata tak boleh potong, baru kena datangkan dalil kata tak boleh potong. Okay, itu caranya. Jadi soalan tu pun dah tersilap sebenarnya. Dia terbalik. Okay. Alright. Seterusnya. Sampaikan air ke tempat-tempat lipatan. Tadi kita sebutkan tentang rambut, janggut dan sebagainya. Kemudiannya sampaikan air ke tempat lipatan, apa-apa sahajalah lipatan, mungkin perut, mungkin ketiak, mungkin telinga, kan? Ini semua ada dipanggil lipatan ataupun ada lekuk-lekuk kan. Dekat lekuk-lekuk ni semua, so kena make sure kita kenakan air. Kan? Kat sini semua ni. Kalau wuduk dia jadi sunat, dia tak jadi wajib. Tapi bila mandi wajib, jadi wajib lah. Kena make sure lah. Kata air kena sampai semua lipatan-lipatan tu. Okay. Ataupun ada setengah orang dia punya hidung dia mancung sangat. Dekat bawah hidung ni dia ada lipatan dia. Kadang ada setengah-setengah orang yang hidung yang besar, yang mancung tu kan. Dia besar dan mancung. Macam orang Iraq dan sebagainya tu. So dia ada lipatan dekat hidung dia tu. Kat bawah tu. So yang itu pun antara perkara yang wajib dia dikenakan air. Tu Okay. tak perlu masukkan air dalam hidung semua tu, tak perlulah. Itu tak perlu. Itu tak wajib. Okay. Ada soalan pusat. Pusat pun sama juga. Kan? Termasuk dalam lipatan-lipatan. Okay. Seterusnya, dan tempat-tempat tumbuhnya rambut atau bulu sama ada yang nipis ataupun yang tebal. Ini dia berbeza dengan wuduk kan. Wuduk kita ada sebutkan sebelum daripada ni, janggut kalau tebal dia tak perlu sampai ke kulit tu kan. Tu kalau wuduk. Kalau mandi wajib, maka wajib untuk sampaikan air itu sampai ke tempat tumbuh bulu tersebut. Sampai ke kulit lah. Maknanya semua sekali lah. Kena basahkan betul-betul sampai kena ke kulit. Maknanya tidak ada pengecualian dia. Tak, kalau rambut dreadlock. Yang kan dreadlock apa betul. tau yang macam mana? Dia macam orang Afrika punya rambut dia kan. Macam orang Afrika punya rambut tu. So kalau memang rambut dia memang macam tu dan tak ada masalah, dia cuba sedaya upaya je lah untuk membasuh air seberapa yang dia mampu. Seberapa yang dia mampu basuh, maknanya kepala tu bagi air tu kena pada kulit. Dia memang biasanya rambut dia orang tu memang sangat halus. Sangat halus dan sangat ketat kita panggil lah. Dia memang betul-betul rapat dengan dia punya kepala tu. Dia memang macam melekat kat kepala dia. Jadi kalau dia mandi tu, kalau berwuduk tu kan, macam lalukan air daripada depan ke belakang ke depan, rambut dia tak bergerak pun. Kita tolak ke depan, tolak ke belakang pun dia stay je kat situ rambut dia. Memang melekat betul-betul. Jadi waktu wuduk tak apalah kan. Waktu wuduk sikit air pun dah jadi dah. Waktu mandi wajib, maka dia cubalah, dia usahakanlah, dia gosok bagi air tu kena, dah cukup dah. Tak adalah kena botakkan kepala pula. Jangan botakkan kepala. Cukup sekadar yang dia mampu. Okay. Alright. Kemudiannya ada yang tanya pasal niat tadi tu, adakah niat kena niat sekali je ke ataupun banyak kali? Setiap kali kena jirus, kena niat ke tak? Niat tu waktu mula. Kalau lepas yang mula tu, bila kita buka pipe tu, kena kat kepala kita tu, kita ada niat mandi wajib kan? Okay, nak mandi wajib ni. Lepas daripada tu dah lupa pun tengah mandi wajib. Contohnya, khayal kan. Tapi dia basuh lah, dia mandi semua.
wuduk dia sah. Mandi wajib dia sah. Mandi wajib dia sah. Tak ada masalah. Kalau macam dia terlupa, dia dah mandi siap shampoo semua kan, dan nak keluar toilet dia lupa niat, maka dia masuk balik dan start, kalau kena start daripada jirus kepala balik lah. Ya. Ya. Daripada awal. Daripada awal balik lah. Tapi tak payahlah bersabun bagai. Kan? Tak payah sabun Dia, lah. cukup untuk mandi wajib lah. Air sampai ke seluruh tubuh badan. Okey, seterusnya yang satu lagi tadi adalah dan jaga-jagalah jangan menyentuh kemaluanmu selepas daripada berwuduk. Jika tersentuh, jika tanganmu menyentuhnya, maka ulanglah wuduk tersebut. Yang ni yang kita sebutkan, bukannya kita kata jangan tu jadi haram, bukan gitu. Jangan kat sini maksudnya adalah, maknanya kalau kau sentuh, kau kena ulang balik je lah wuduk kau kalau kau nak mandi nanti. Itu je. Itu yang soalan ni bagus. Terus keluar soalan ni bagus. Soalan dia kata, Ustaz, kalau terkentut masa mandi wajib. Jadi sebenarnya sama. Hanya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kalau kita melakukan perkara yang membatalkan wuduk, kalau kita nak solat kejap lagi, kita kenalah wuduk. Sebab wuduk kita dah batal. Mandi wajib kita sah. Tapi wuduk tu yang batal. Jadi kalau kita tak buat benda yang membatalkan wuduk, sepanjang proses kita mandi wajib tadi, dan lepas daripada selesai mandi, kita pun siap-siap terus mayang, boleh. Tak ada masalah. Maknanya yang mandi wajib yang terus terangkat wuduknya adalah bila mandi dalam kolam terjun semua. Kalau mandi macam tu, wuduk tak terangkat kan? Yang satu step by step, mandi dengan shower. Kalau step-step pun wuduk terangkat. Asal mandi wajib, asal namanya mandi wajib, wuduk terangkat sekali sebenarnya. Okey Ustaz. Okey. Boleh ke tengah-tengah mandi wajib sikit perut? Habis ni tak settle lagi ni. Dia pergi buang air dulu. Okey. Dia tak perlu ulang mandi wajib. Cuma bila dia nak sembahyang, dia perlu berwuduk semula. Senang ceritanya, dia baru separuh. Lepas tu sambung mandi wajib. Sambung lagi separuh. Tak ada masalah. Itu yang kita kata mandi wajib dengan perkara yang membatalkan wuduk ni dua benda yang berbeza. So dia mandi wajib, dia sekaligus mengangkat wuduk, kecuali kalau kita buat sesuatu yang membatalkan wuduk. Kita dah belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Contoh perkara yang membatalkan wuduk apa dia? Contohnya adalah kita buang air tadi sebut. Ataupun soalan tadi tu, keluar angin contohnya. Ataupun memegang kemaluan. So itu antara perkara yang membatalkan wuduk. Bukan batalkan mandi, tapi batalkan wuduk. Jadi apa-apa yang kita buat yang membatalkan wuduk, dan wuduk tu yang batal. Mandi tak batal. Mandi kita terus je. Kita boleh selesaikan mandi kita macam biasa. Cuma nanti bila kita nak solat, perlulah berwuduk balik. Yang penting mandi tu dah settle. Mandi settle. Contohnya, kalau kita ada buat perkara-perkara yang batalkan wuduk, habis mandi kita wuduk balik. Ulang balik wuduk. Ulang balik wuduk, lepas tu pergilah sembahyang. Jadi maknanya dia dua benda yang berbeza. Okey. Suami isteri boleh mandi sekali Ustaz? Macam juga suami isteri kalau mandi sekali. Mandi sekali tak membatalkan wuduk. Tapi kalau tersentuh, batallah wuduk. Kalau sentuh, maka batallah wuduk. So batal wuduk, mandi tak batal. Jadi lepas mandi tu, kalau dia nak sembahyang, dia kenalah berwuduk. Sebab dia dah sentuh kulit jantina yang satu lagi. Jadi maka batal wuduk dia. So dia kena berwuduk balik. Okay. Soalan Ustaz, katakan soalan banyak ni. Itulah, kalau katakan suami isteri tu olahraga, apa tu? Orang yang perenang. So dua-dua suami isteri nak mandi wajib. So diorang terjun, orang sama. So diorang punya sambil mandi wajib, sambil siapa yang dapat ke kawasan garisan penamat dulu. Okay. So bila dalam garisan penamat, so selam sekali diorang dalam air tu, boom, melanggar. Okay, lepas tu? Bergaduh lagi kat dalam air. Jadi wuduk diorang tu ada ke tak sebab diorang dalam air? Okay. Wuduk dah batal. Wuduk dah batal. Sebab bila dia sentuh, wuduk batal. Cumanya sebelum dia keluar daripada kolam tadi tu, dia niatkan wuduk pula. Zoom masuk balik. Ke sana?
dia masih ada kat dalam kolam kan tadi kan. So masih ada dalam kolam tu, dia niatkan wuduk pula. Niatkan wuduk, maknanya dia berendam balik masuk ke dalam, contohnya. Dia niatkan wuduk, keluar balik. Selesai. Jangan bergaduh lagi, sambung sudah. Nanti Jangan sentuh lagi pula. Sentuh lagi batal lagi. Kena terjun balik. Kan? Jadi berlawan-lawan dalam. Jadi kalau nak berwuduk, maknanya batal wuduk bila bersentuh. Macam tu je. Okey. Air hujan tak ada masalah. Air hujan pun boleh juga. Air hujan adalah air mutlak. So air mutlak, maka termasuk juga salah satu daripada air yang boleh kita gunakan untuk mandi ataupun untuk berwuduk. Tak ada masalahnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kita baca dulu yang seterusnya, lepas tu baru kita baca soalan. Soalan banyak ni. Jangan kena scroll balik ke atas. Saya tengok banyak sungguh ni. Okey. Tak ada orang tengah imagine yang dalam kolam renang tu tadi tu. Jangan imagine lebih-lebih Okey. Boleh ke Sambung mandi? sambung ayat dulu. Sambung yang dalam kitab dulu sebab untuk fahamkan kita, lepas tu kita akan baca soalan. Okey. So jangan sambung Sambung dulu. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ialah nak baca balik ke yang ni? Itu je. Yang wajib daripada mandi adalah niat. Satu, niat. Kedua, menghilangkan najis dari badan jika ada. Ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Dan perkara yang wajib di dalam wuduk. Dua perkara yang berbeza Ustaz cakap tadi. Kalau wuduk, perkara wajib. Satu, niat. Kedua, basuh muka. Ketiga, basuh kedua tangan sampai siku. Lepas tu menyapu sebahagian dari kepala. Membasuh kedua kaki sampai ke buku lali. Dan ikutlah tertib. Dan selain daripada itu, hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut lah. Dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar. Dan orang yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunat ini adalah rugi. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat adalah menyempurnakan kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Bahaya maksudnya danger zone, sebab kita kadang-kadang ada tersilap sini, tersilap ke sini yang wajib. So yang sunat ni yang tampal kan, yang elokkan balik. So yang penting kita tahu apa yang wajib. So yang wajib bagi mandi wajib adalah niat, menghilangkan najis pada badan dan meratakan air ke seluruh tubuh badan. So itu yang wajib. Maknanya yang lain daripada itu adalah sunat. So soalan-soalan, kalau kita faham konsep yang ini, maka kita sebenarnya dah boleh menjawab semua persoalan sebenarnya. Okay? Sebab kita dah tahu dah apa yang wajib sebenarnya. Dan settle lah. Jadi tak kira lah, okay, ada pergi buang air dulu ke apa. Sekarang ni kita ratakan air ke seluruh tubuh badan ke tidak? Itu je. Kan? Kita ada niat, kita dah bersihkan najis, kita dah meratakan air ke seluruh tubuh badan. Dapat settle yang tu, settle. Okay. Ustaz, clear tak? Clear, insyaAllah. Okay. Ustaz katakanlah yang air hujan tadi tu air mutlak. So tengah nak mandi wajib kan, kira macam tak sepenuhnya rata, hujan berhenti Ustaz. Air pula kena potong. Macam mana nak buat? Okey, cari dulu air kat tempat lain. Ketuk pintu rumah jiran. Kan? minta tumpang. Semua tak ada Ustaz. Kalau semua tak ada, jiran-jiran semua tak ada, waktu tu barulah boleh bertayamum. Dan tayamum kita akan dekat pasir jangan golek-golek kat atas pasir ya. Tayamum hanyalah sapu muka dan tangan dengan pasir. Okey, dengan debu. So yang itu kita akan baca tayamum ni, kita baca besok insya-Allah. Kan? Kita sambungan dia lah kiranya. So Ijaz buat teaser dulu. Okey. Saya mau baca ni sikit. Okey. Alright. Lepas tu apa? Apa Ustaz kata tadi? Soalan. Apa lagi soalan? Soalan. Okey, soalan hijab pula. Tadi dia Banyak cakap. Soalan ni. Dia kata, Heliza tolong tanya, mandi wajib boleh ke mandi telanjang sebab nak gosok sana sini? Bukan ke sana ke sini, gosok ke sana ke sini. Okey. Yang ni kita ada sebutkan juga sebelum daripada ni. Mandi memang boleh. Saya kira lah tak pakai baju ke tak pakai baju ke. Boleh tu memang boleh. Tapi sunnah untuk kita tutup, untuk kita berpakaian, untuk kita tutup
kalau kawasan yang kita mandi tu terlalu besar. Yang besar. Maknanya yang memang kita pegang ni tak sampai ke dinding, kan. Maknanya besar lah tu nama dia. So kalau kawasan tu lapang, besar, maka kita disunatkan untuk tutup aurat kita. Paling kurang adalah antara pusat dengan lutut. Maknanya itu yang paling bagus untuk kita tutup. Kalau kawasan tu besar. Tapi kalau kawasan tu kecil, memang bilik mandi kita memang kecil saja, ataupun ruang untuk mandi tu kecil saja, dan tak ada masalah. Sama saja sama ada mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi biasa-biasa, tak ada masalahnya untuk tidak berpakaian. Okay. Pusat hingga lutut tau, bukan tutup pusat dan lutut. Okay. Alright. Rambut yang rambut yang diinaikan masih turun warna inai sehingga seminggu. Wow, inai apa tu? Jika sampai waktu mandi wajib, warna inai masih luntur dari rambut, sah atau tidak mandi wajib? Oh, warna tu luntur. Clorox kau dia pakai. Okay. Kalau air dia bercampur dengan warna tu yang menyebabkan air tu sendiri berubah warna, air tu akhirnya berubah warna, so air tu tak dikira sebagai air mutlak. Mandi tu boleh, tak ada masalah. Mandi rambut, mandi dekat rambut tu okey lah, basuh rambut tu okey. Cuma air tu kena make sure jangan air tu berubah sifat dia jadi air yang warna coklat contohnya. Jadi air inai. Jadi air inai. Air inai bukan air mutlak. Okay? So kena jaga. Sama macam soalan ramai sahabat-sahabat kita tanya juga, saya perasan tadi kat Facebook pun ada, tanya tentang sabun. Dia kata boleh tak sabun dulu lepas tu baru mandi? Kan? Jawapannya boleh nak sabun dulu, shampoo dulu semua boleh, tak ada masalah. Tapi kena make sure yang waktu kita mandi wajib tu itself, air tu tidak jadi air sabun. Maksudnya air tu air betul, air bersih, air mutlak. Air mutlak ni maksudnya air semata-mata air lah. Bukannya air sabun. Air sabun berbuih-buih contohnya kan. So kalau air sabun semata-mata dekat atas badan kita, itu tak kira mandi wajib lagi. Kalau air tu air sabun. Okay? Tapi bila kita dah mandi tu, kita bilas contohnya kan. So lagi sekali tu air tu dah tak jadi air sabun dah. Air tu air bersih. Kan? Air yang solid lah, air biasa. So itu tak ada masalah. Jadi bilas lah. Itu je lah caranya. Lagi pun takkanlah kita mandi dengan air sabun tu, lepas tu kita terus lap dengan towel. Kan? Tak mungkin lah. Mestilah kita akan bilas kan. So yang bilas tu, air tu kan clean. Air tu clear. So air yang clear tu dikira sebagai mandi wajib. Bukan air yang ada dengan air sabun tu. Contohnya shampoo. So shampoo kan rambut jadi berbuih. Kemudiannya air tu bila turun dekat kepala kita, yang turun tu berbuih. Berbuih-buih contohnya. So yang berbuih tu tak dikira sebagai mandi wajib lagi. Sebab air tu bukan air mutlak. Itu air sabun. Tapi bila kita basuh lagi sekali, waktu tu dah tak jadi berbuih dah. Jadi air yang kedua tu dipanggil air mutlak. Okay. Sama macam tadi, kes inai tadi tu. Maknanya kalau dia kata tadi inai tu masih lagi jatuh, dia kata warna tu masih lagi turun. Oh, tapi dahsyat betul tu sampai seminggu. Masih tak melekat ke rambut dia lagi tu. Itu yang pelik tu. Jadi kalau masih lagi turun daripada rambut dia, dan air itu sendiri kita tengok. Kalau air itu dah berubah, maka dia kena make sure bila dia basuh tu dengan air yang betul-betul air mutlak, bukan air inai. Itu je lah. Ustaz, kalau mandi laut masin, air mutlak tu? Air laut salah satu daripada air mutlak. Oh, masin tak ada masalah lah, garam. Tak ada masalah. Tapi jangan Dia kita dikira letak sebagai garam mutlak. dalam air. Jangan letak garam dalam air, betul. Jangan letak garam dalam air. Di laut pula tak boleh lah kan? Betul. Sekejap Okay, sebenarnya dah jawab tapi tak apa. Assalamualaikum Kak Hadiza dan Ustaz. Bolehkah sekiranya kita mandi dengan tidak berpakaian kemudian terus ambil wudu untuk menunaikan solat? Ya. Sama macam apa kita sebut tadi. Mandi boleh tak berpakaian, semayang kena berpakaian. Okay. Okay. Mana? Okay, faham. Bagus. Boleh ke mandi guna air banyak sebab was-was air daratan atau tak? Oh, sebab tak kembazir kot. Macam mana tu? Kita sebutkan semalam juga, bab wuduk sama juga dengan bab mandi ni. Kita jangan sampai hanya semata-mata kerana was-was. Was-was ni kita kena tolak jauh-jauh. Kita kena buang. Kita kena belajar untuk mengatasi was-was. Walaupun saya tahu benda tu bukan senang. Benda tu dia take time dan memang memerlukan usaha untuk
membuang was-was ni. Cuma jangan give up lah, jangan give up. Daripada masa ke semasa tu kita cuba lagi untuk buang was-was kita tu. Kalau kita mandi lama tu sebab kita seronok duduk dalam air tu tak apa. Kan? Memang kita rasa best. Terapi dia panggil kan? Aqua terapi. Kan? So, yang tu lain. Kalau kita mandi tu, kita lama tu kerana was-was. Yang itu yang bahaya. Sebab yang tu memang kita sedang ditertawakan oleh syaitan. Syaitan memang sengaja nak bagi kita gunakan air banyak-banyak. Lah, macam kita sakit perut, kita tak was-was untuk membuang. So, cuba amalkan macam itu, ya. Okey. Kak Ija, Ustaz, niat tak perlu baku pun. Baku. Apa tu baku? Pun tak apa je Ustaz. Macam sahaja aku angkat hadas besar dan rasa manja lagi. Bahasa baku maksud dia? Nak kena bahasa baku. formal. Nak kena bahasa formal ke? Dia kan lintasan je. Dia tanya, okey. Si Ustaz faham. Okay. Dia bahasa kita. Bahasa yang ada dalam hati kita, yang tu lah. Dia tak mesti bahasa baku tu. Okay? Bahasa yang ada dalam hati kita, lintasan hati kita. Yang penting kita tahu yang kita tu nak mandi wajib. Settle lah. Alright. Okay, ada orang cakap kat sini, live ni boleh save tak? Sebab saya nak mandi harus ni dari petang tak mandi. Okay, mandi harus. Mujur dia kata mandi harus kan. Kalau mandi wajib tak mandi daripada petang, tu masalah tu. Kan? Nak kena keluar hukum lain pula solat. Maknanya dia kena qada solat kan. Tapi kalau mandi harus, ada yang mandi harus. Okay. Alah sikit lagi, sabar nak habis dah. Tak payah, kejap lagi habis baru panggil mandi harus ya. Nama pun harus. Okay. Ustaz, kalau nak berwuduk, mula dari basuh tangan, basuh mulut, hidung, muka. Kalau nak basuh muka sekali dengan telinga, basuh muka zoom sampai telinga. Ataupun tidak. Contoh, muka lepas tu, ya Allah mencabar soalan ni. Contoh muka, lepas tu telinga, tangan, basuh rambut, kaki macam mana tu? Okey. Telinga ni disunatkan selepas kita basuh rambut. Faham soalan tu? Telinga ni disunatkan selepas kita basuh rambut. So waktu kita basuh muka sekali kita basuh telinga, itu tak dikira. So waktu tu telinga tu tak dikira lagi dah dibasuh. Okey. Ini wuduk kita cerita wuduk. So basuh muka, lepas tu basuh tangan, basuh kepala, lepas basuh kepala ataupun sapu kepala, barulah dikira basuh telinga kita. Ni dia ada tertib juga. Walaupun benda tu sunat kan. Walaupun benda tu sunat, tapi dia ada dia punya tempat dia. Tertib ni dia ikut tempat dia. So tempat dia dekat situ. So lepas basuh kepala, barulah dikira basuh telinga kita tu. Okay. Air berkarat tu air mutlak ke? Sebab kadang-kadang kan bila kita buka paip, karat keluar. Kalau dia lalu dekat tempat karat, kemudiannya dia jadi, air tu nampak jadi berkarat, air tu masih lagi air mutlak. Sebab dia perkara yang tak dapat nak dielakkan. Dia tak dapat dielakkan, dia lalu je kat situ. Tapi kalau kita yang memasukkan dia dalam tempat yang berkarat, sengaja kita masukkan dia kat tempat berkarat, lepas tu dia berubah jadi berkarat, ataupun kita masukkan karat kat dalam air, jadi yang tu bukan air mutlak dah. Macam mana nak niat mandi wajib? Alah, saja aku mandi wajib kan Allah Ta'ala. Simple. Bagi yang simple je senang. Okey, niat harus dilapaskan kuat atau niat dalam hati cukup? Lintasan pun boleh. Yang simple-simple je jawabkan. Cewa. Kalau mandi wajib, kita tak ada air dalam baldi. Dan kita cebok air tersebut untuk mandi, tangan kita terkena air tersebut. Yang dia takut air mustakmal kot. Dia takut air mustakmal. Kalau kita punya niat tu memang nak cebok je kan, nak cedokkan air tu daripada baldi tu, dan walaupun tangan kita termasuk dalam dalam baldi tu, maknanya kita gunakan gayung, masukkan, dan memang niat kita tu untuk mengambil air, bukannya untuk membasuh tangan yang mandi wajib tu, maka air yang turun selepas daripada tu pun tak dikira sebagai air mustakmal. Dia tak dikira sebagai mustakmal. Tadi Ustaz macam mana? Kalau tangan kita ni, kita niatkan memang untuk ambil. Bukan kata guna gayung. Kalau guna tangan semata-mata pun ambil tu. Macam tu nak ambil semayang kan. Ambil, kan. Lepas tu ambil lagi, macam tu kan. Lepas tu kita masukkan tangan untuk cedok. Maka tu tak dikira sebagai mustakmal. Kan? Tak ada masalah. Dan kalau daripada awal lagi dah bukan mustakmal. Sebab tangan kita kalau kena air tak dikira sebagai mustakmal. Kecuali kita niatkan memang itu adalah basuhan mandi wajib. Basuhan mandi wajib. So kita masukkan tangan kita ke dalam, kan? Untuk kita lepaskan, air menitik ke dalam balik. Yang itu air itu memang air mustakmal. Sebab memang kita niatkan ini adalah mandi wajib.
Kalau kita sekadar nak cedok, kita bukan niat nak mandi wajib. Kita baru nak ambil air untuk mandi wajib. Bukan kita masukkan tangan tu untuk mandi wajib. Tapi untuk ambil air untuk mandi wajib. Jadi yang itu tangan kita ni, kalau berbaki-baki tu, itu tak dikira sebagai mustakmal lagi. Okay. Mungkin ada yang baru masuk juga sebab soalan-soalan yang kita dah discuss tadi, maybe kena tengoklah contoh terlupa niat. Yang baru tu sunat kita dah ni. Kak Ijam, macam mana kalau mandi wajib tak ikut perkara sunat? Nama pun sunat tidak ada masalah. Alhamdulillah faham, sebelum ni mandi 2 kali, wajib dulu lepas tu junub. Oh rajin, thank you Ustaz Mekja. Alright. Assalamualaikum Ustaz, saya ni sukakan seorang wanita dan saya nak jadikan dia isteri saya. Apa saya harus buat ya? Ni tak ada dalam adab mandi wajib. Okey, boleh tak berwudu? Boleh tak berwudu dalam keadaan aurat tak tertutup? Ni semua kejap. Okey Ustaz, bila hujankan, air dari bukit akan bercampur dengan tanah, air akan jadi terus. Jadi air tu dikira mutlak tak? Air campur dengan tanah daripada hujan daripada bukit. Tak ada masalah juga. Sebab kalau dia lalu dekat tempat yang bertanah, maka dia jadi macam warna coklat sikit. Air tu masih lagi air mutlak. Macam tadi juga. Jangan ambil tanah, masukkan dalam air. Kalau masukkan tanah dalam air, yang tu tak boleh. Kalau air tu lalu dekat kawasan tu, lepas tu warna dia jadi coklat, macam sungai kita lah. Sungai kita tu warna dia pun warna coklat-coklat juga. Tapi dia masih lagi sah untuk kita gunakan untuk mandi wajib, untuk wuduk dan sebagainya. Okay. Mandi hadas ni kena ada tertib ke macam berwuduk? Boleh ke tak waktu mandi dah jirus air dekat kepala, badan kanan kiri, lepas tu gosok sana sini, ke sana ke sini, atau bertertib juga? Tertib Tidak. tu kena ke daripada kepala? Tak. Tertib tadi tu sunnah. Tertib tadi tu sunnah. Dia tak wajib. So kalau mandi dari bawah ke atas pun boleh. Okay, dia tak semestinya. Tetapi ialah kita sebutkan tadi sunnahnya. Dan sunnah tu jangan kita ringan-ringankan lah. Kalau boleh kita buat. Kita kena buat. Okay. Cuba kita tengok lagi apa berkaitan dengan mandi wajib. Banyak soalan pasal mandi wajib. Antaranya pasal niat tu. Boleh tak niat dulu lepas tu baru jirus air? Soalannya. Boleh. Tapi dengan syarat waktu jirus tu, jirus yang pertama waktu mula sekali tu, mesti ada dalam hati kita tu tujuan kita jirus tu apa sebab dia. Okay. Maknanya dia mesti tahu kenapa dia jirus air tu. Itu yang dikatakan lintasan hati tu. Okay. Waktu dia jirus tu, dia tahu, okay, aku tengah mandi wajib ni. Aku nak mandi wajib ni. Tu yang dia jirus tu. Bukan dia jirus, maknanya sebelum tu niat, lepas tu waktu jirus tu tak tahu pun sebab apa. Kan? Dia hilang sekejap dia punya kesedaran. Kan? Tak sedar apa pun. Jadi kalau macam tu tak dikira. Ramai orang duk risau pasal niat, tak niat ni. Banyak lebih kurang sama je kalau niat di dunia. More tu niat lah. Mandi wajib kena ikut arah kiblat ke? Yo. Kena ikut arah kiblat. Nah ya kalau macam tu. Kalau shower dekat belakang dia kena pusing je lah Kena buat akrobatik dalam toilet. Tidak. Tak mesti menghadap kiblat. Air banjir kira air mutlak ke Ustaz? Katakanlah kan musim tengkujuh banjir kan. Lepas tu rasa nak mandi wajib, dia tu lah selam diri dia dalam air kekeruhan itu. Tidak digalakkan oleh pihak berwajib so, tapi air tu air mutlak sebab air hujan. Dia adalah air hujan. Beramai-ramai kita dah tahu dah ni semua mandi wajib ni, semua pergi terkejut. Tahu. Istinjak dulu kemudian beratakan air. Istinjak dulu kemudian baru ratakan air. Istinjak dulu. Ayolah kalau ada najis istinjak dululah of course. Kalau kita boleh buang air. Takkanlah tak istinjak kot. Ustaz, niat tu bukan niat mandi wajib je ke? Maksudnya niat mandi wajib sebab apa? Contohnya dia nak kena bersebabkan ataupun boleh random? Saja aku mandi wajib. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Walaupun kita tak sebutkan sebab dia. Kalau nak sebut-sebab gabung je lah. Saja aku gabung je lah. Boleh. Ini dan lebih baik dengan sebab. Lebih baik dengan sebab. Keluar daripada
perbezaan pandangan ulama. Ustaz tadi yang Ustaz cakap macam keluar air mani tu kalau macam mimpi. So saja aku mandi wajib air mani ke? Tak, kerana junub. Oh, nama dia junub. Junub. Tapi kalau dia sebut dia tak tahu itu junub, dia tahu Sebut je kerana keluar air mani pun boleh. Tak ada masalah. juga. Ustaz, kalau tak mandi wajib maknanya tak boleh solat Ada soalan? Kalau tak mandi wajib, tak boleh solat. Iyalah. Kalau berhadas lah. Kalau waktu tu berhadas besar lah. Kalau tak ada besar, tak adalah mandi wajib Okey. Mandi wajib ni kalau berhadas besar. Jadi kalau ada besar, kita tak boleh solat. Ini perlu dijawab sebab ada orang dia tak tahu. Dia lepas habis period, dia terus mayang. Masya Allah. Jadi dia perlu mandi dulu kan. Kalau hadas besar tak boleh solat. Kalau istinja sekali serentak dengan mandi wajib, huyo, dia memang sekaligus. Mencepatkan proses. Ya. Boleh. Boleh. Boleh ya. Okey, bagus. Apa ni lagi? Air pahit yang kotor macam air putih tu boleh mandi wajib tak? Sedangkan Boleh. air bersih untuk seterusnya. Okey. Boleh. Alright. Ustaz ambil wuduk selepas atau sebelum mandi wajib? Sebelum. Sunnah sebelum. Sunnah sebelum. Bila dah mandi wajib tu, sebenarnya dah terangkat dah wuduk. Kalau kita tak pegang, tidak membuat apa-apa perkara yang batal wuduk. So anda kata tak ambil wuduk sebelum mandi wajib, terus mandi wajib, so automatik kita punya wuduk dah terangkat. Kita dah ada wuduk, dah boleh solat lah. Kalau kita tidak membatalkan wuduk, contohnya buang angin ataupun pegang tempat kemaluan dan sebagainya. Dia jumpa air kat bawah, lepas tu terpaksa ambil wuduk ni. Apa ni tak faham. Okay. Ya, itu je kat sini. Ada banyak lagi soalan sebenarnya tu dekat Instagram. Saya tengok satu-satu. Banyak sangat. Antaranya Dua kolah Ustaz. Ukuran 2 kolah diorang tanya. tertib kita dah sebut tadi. Okey, 2 kolah. Pasal kita bincang ke pasal apa tadi? Air mutlak tadi kan. Air mutlak tu dia perlukan 2 kolah. 2 kolah ni senang ceritanya ukuran dia, kalau kita boleh ukur dengan kita punya hasta tangan kita ni, daripada sini sampai sini dipanggil hasta So sini sampai sini lebihkan sedikit lagi, 1/3 dia panggil. 1/3. Okey, macam ni. Ke sini, ke sini, ni sampai ke saya punya siku ni 1 hasta. So lebih sedikit. Begini. Okey. Begini panjangnya, dalamnya dan lebarnya. Okey. Panjang, lebar dan dalam. Okey, panjang begitu. Maka itu dah dikira sebagai 2 kolah. Itu bukan 1 kolah, itu dah dikira sebagai 2 kolah. Jadi kalau kita boleh agak lah, kalau benda tu lagi dalam tapi dia pendek sedikit, samalah. Okey. Kita boleh agak lah dia punya komposisi dia. Dia lebih kurang. Dia bukan mesti tepat-tepat. 2 kolah. So kalau swimming pool tak cerita lah, memang confirm lah lebih 2 kolah. Bathtub. Ya, bathtub biasanya kan lebih panjang daripada ni kan. Ada bathtub panjang ni je. Melampau lah. Itu bukan bathtub nama dia kan. Bathtub kan okay. Jadi bathtub lebih daripada 2 kolah. Bathtub memang confirm lebih daripada 10 kolah. Okey. Kemudiannya soalan tadi pasal mandi wajib juga. Saya suka tengok mandi wajib dulu. Lepas selesai 3 perkara wajib, kita guna sabun dan shampoo. Mandi wajib sah ke? Sah, tak ada masalah. Dia kata dah lepas mandi wajib tu baru pakai shampoo, pakai sabun dan sebagainya. Bagus, itu lagi senang. Kan? Dan itu lebih keluar daripada apa dia panggil tu? Keraguan dan sebagainya. Lepas tu dalam rumah pakai shower, lepas tu air tak ada dan ada 1 baldi je air. Kita mandi guna 1 baldi air. Sah ke tidak mandi wajib? Sah. Sah kalau kita boleh ratakan air ke seluruh tubuh badan. Mandi wajib dengan pasangan, kan kita mesti terpandang. Tak batal ke? Mana dia terpandang, mana batal? Alah, terpandang ke? Mesti pandang betul-betul. Okey. Niat mandi wajib kerana haid dan junub macam mana kita dah sebut tadi.
Ambil wuduk selepas sebelum tu dah tadi. Mandi wajib kat kolah asrama. Air lebihan mandi termasuk dalam kolah semula. Air kolah dikira mutlak ke? Air kolah asrama tu dia lebih daripada 100 kolah tu. dia bukan 2 kolah lagi tu, dia berkolah-kolah tu, dia tak jadi mustakmal Air tu dah terlalu banyak. Bercoca-cola dah. Okey. Ustaz, okey. Macam mana kalau dah siap mandi wajib, solat semua, lepas tu baru perasan ada bahagian anggota badan yang terkena cat. Macam mana tu Ustaz? Ni pun bagus. Kan? Kalau cat tu kita yakin memang sebelum kita mandi wajib tu kita memang ada pegang cat dan sebagainya, maka kita perlu basuh dekat kawasan yang ada cat tu, kemudiannya kita solat semula. Solat perlu ulang Solat tu perlu diulang. Tak payah mandi balik je, basuh kat kawasan tu saja. Basuh kat kawasan tu saja. Betul. Ustaz, kalau tak mandi wajib, amalan tak diterima ke? Amalan macam mana? Kalau amalan tu yang memang memerlukan kita suci daripada hadas besar, dan amalan tu tak diterima lah. Kalau kita tak mandi wajib lagi. Tapi sedekah ke, kita tolong orang ke, kita senyum kat orang ke, semua tu amalan kan? Amalan tu semua diterima, insya-Allah. Dia tak ada kaitan dengan mandi wajib ataupun tidak. Yes. Okey, lepas tu soalannya mandi wajib dengan mandi biasa sama ke? Sebenarnya mandi biasa beza dia adalah kalau tak terkena bahagian-bahagian tertentu daripada tubuh badan, mandi tu settle lah kan, tak kisahlah. Mandi wajib kita kena make sure kena ke seluruh tubuh anggota badan kita. Dan mandi Itu saja. biasa tak terangkat wudu. Mandi wajib baru dia terangkat wudu. Ya, dan juga niat. Niat tu mesti ada. Maknanya mandi wajib perlukan niat. Mandi biasa tak ada niat pun tak apa. Kan? Tiba-tiba terjatuh dekat dalam swimming pool. Kan? Orang tolak kita. Orang tolak contohnya kan, jatuh. Keluar daripada situ. Tu dah dikira mandi walaupun tak ada niat. Tapi kalau nak mandi wajib, kena ada niat. Orang tolak, masuk kat dalam, tenggelam kat dalam, terus niat. Dah lalang jatuh kat dalam ni, aku mandi wajib teruslah. Keluar balik. Terima kasih pada yang tolak tu. Terima kasih pada yang tolak tu sebab dah membantu dia mandi wajib contohnya. So selesai lah. Okay. Mandi wajib pakai shower boleh ke? Boleh. Boleh, insyaAllah. Okay, dah 10.40 dah. Tengok jam, laju je masa berlalu. Okay. Jadi, cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni. InsyaAllah besok kita akan sambung kita punya kita punya live diary 24/7 kita. Minta maaf kepada yang bertanya soalan yang sangat banyak sebenarnya soalan yang ditanya. Memang tak sempat untuk kita jawab semua. Saya rasa mungkin kita sempat jawab tak sampai separuh pun sebenarnya. Daripada soalan-soalan yang ditanya, sama ada yang di Facebook ataupun yang di Instagram. Walaupun kebanyakan soalan tu banyaklah soalan yang dekat Facebook kita dah jawab. Dekat Instagram yang banyak kita tak dapat jawab. Kita akan cuba jawab kalau ditanya lagi. Okey, jadi cuba untuk tanya lagi sekali insya-Allah. Cuba untuk tanya lagi besok insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada yang menaja diary 24/7 kita ni. Ada seorang penaja yang menaja kita dengan niat dia yang tertentu, maka kita doakan mudah-mudahan niat dia dimakbulkan oleh Allah jika niat itu baik di sisi Allah dan baik untuk dunia dan akhiratnya. Okey, dia minta untuk tak diberitahu nama dia. Jadi kita doakan je lah yang terbaik untuk beliau. Okey, kemudiannya besok insya-Allah saya akan bersiaran dari Kuala Lumpur semula. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan line tu lebih baik lah insyaAllah. Dan apa lagi itu sajalah. Minta maaf. Salah dan silap. Manfaatkan. Ya? Ada orang baru join. Boleh tengok. Kak Jah akan save live ni insyaAllah. Save live di IGTV IGTV Kak Jah ada. Dan juga di Facebook. Di Facebook juga ada insyaAllah. Facebook. Banyak soalan-soalan rare. Facebook saya pun ada, Facebook Kak Jah pun ada insyaAllah. Boleh tengok di Facebook pun akan save juga insyaAllah. Dan manfaatkan malam Jumaat kan? Kita berada pada malam yang mulia ini.
Jangan lupa banyakkan beramal, baca surah Yasin, baca surah Kahfi. Besok pagi Jumaat ada adab hari Jumaat kan. Kemudiannya banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Hari Jumaat lagi banyak kita kena berselawat. So esok banyakkan selawat pada Nabi SAW. Bulan Syawal ada tinggal 3 hari saja lagi. Siapa yang ada balance puasa 6, yang belum habis lagi, ada lagi 3 hari. So kena puasa lah kan. Dan itu sajalah, cukup setakat tu untuk malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguhkan dengan sedikit doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih kepada semua. Dan siapa yang nak kena mandi harus ke, mandi wajib ke, silalah. Dah tahu belajar di amal. Mandi sunat pagi Jumaat besok pun ada insya-Allah. Mandi sunat juga. Okey, jangan lupa esok muka surat 30 insya-Allah. Tayammum insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.